Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan masuk bab seterusnya iaitu highway drainage. Seperti yang semua tahu, sebelum ini diterangkan bahawa sistem saliran atau drainage ini sangat diperlukanlah untuk memastikan jalan raya selamat dan juga ketahanan tak rosaklah disebabkan oleh adanya air. Okey, ni adalah punca-punca air yang ada. Biasa air utamanya ialah daripada hujan lah. Dia ada surface runoff dengan subsurface water lah. Jadi yang air yang sampai direct ke permukaan tu kita panggil surface lah yang mungkin menyebabkan awak nampak air bertakung semua tu. Satu lagi ialah subsurface ni, sama ada air yang meresap daripada hujan ataupun daripada sungai ke atau drainage ataupun water table yang tinggi untuk kawasan tersebut lah. Okey. Ni proses-proses drainage ni pertama kita mesti mengalihkanlah air tu daripada permukaan jalan raya kita lah. Sebab itu direct kepada pengguna jalan raya, dan juga mengawal supaya air tu tak masuk ke dalam subsurface kita, bawah permukaan jalan kita. Jadi kita kena ada channel yang tertentu atau saluran yang tertentu supaya boleh digunakan lah jalan air tu, menghalang air tu masuk ke dalam kita punya subsurface lah. Okey, kenapa perlunya sistem saliran untuk jalan raya ni ialah untuk memastikan keselamatan lah, terutamanya pengguna, sebab jalan ni memang untuk pengguna, terutama motosikal lah yang memang sangat terdedah kepada kecederaan, kemalangan. Motosikal, kenderaan bermotor seperti kereta pun samalah, bila ada air tu dia akan menyebabkan licin lah permukaan jalan kita. Jadi kita nak pastikan bila waktu hujan tiada peningkatan kemalangan di jalan raya. Dan untuk menghalang kita punya permukaan jalan raya daripada air itu bertakung dan juga menyebabkan kerosakan kepada jalan raya dan juga persekitaran kita lah. Dan juga ni tadi merosakkan risiko ataupun kepada jalan raya lah. Okay, poor drainage affect driving safety by causing water spraying on the windshield, thus reducing visibility. Kita akan orang bila berlakunya hujan ni, kadang-kadang air hujan yang lebat tu menyebabkan pemandangan kita kurang jelas kadang-kadang. Dan juga bila kita langgar tu, splash dia tu, dia akan menyebabkan kita pun kalau kenderaan terpecikkan daripada kenderaan lain, menyebabkan kita terperanjat dan mungkin boleh menyebabkan kemalangan dia jalan raya lah. Yang bila ada air di antara tayar dan juga kenderaan kita ni, dia menyebabkan genggaman daripada tayar kita menjadi kurang dan menyebabkan brake tak dapat digunakan dan juga menyebabkan kemalangan kat situ lah. Jadi apa yang kita boleh buat bila kita berjalan atau membawa kenderaan dalam waktu hujan ialah memperlahankan kenderaan, jangan bawa laju-laju. Kalau boleh air yang dalam tu kita elakkan lah, terutama bagi tayar yang dah haus lah. Ini kesan-kesan kepada jalan raya lah bila adanya air atau kelembapan ni, iaitu kepada permukaan jalan raya. Dia akan menyebabkan kenderaan perlahan lah, jadi tak lancar lah perjalanan kita bila air. Tapi kalau ada sistem saliran baik, sepatutnya air tu tak berdakung di atas permukaan jalan lah. Bila sampai dia terus kepada sistem saliran yang kita sediakan. Ini akan menyebabkan kemalangan lah kepada pengguna jalan raya. Yang kedua, kepada struktur jalan raya. Bila dia air tu dah masuk ke dalam struktur jalan raya, dia akan menyebabkan kekuatan jalan raya lah, mengurangkan kekuatan jalan raya disebabkan bila tanah air dah masuk tu, tanah pun jadi kurang stabil dan menyebabkan kegagalan struktur jalan.
Dan juga stripping pengasingan di antara agregat dan bitumen yang menyebabkan pothole. Sebab tu bila waktu hujan aja biasanya pothole akan terbentuk, dan masa itulah JKR pun akan sibuklah kat sana sini, ada lubang sana, ada pothole sana. Start hujan aja, kalau sistem saliran tak baik, pothole akan berlaku. Jadi kalau boleh, kalau kita tengok banyak pothole tu maknanya sistem saliran kat situ tak okey lah yang juga kesan kepada tanah lah. Excess moisture content in the underlying soil can increase the weight of soil and increase stress condition yang menyebabkan kegagalan, terutama untuk slope ataupun bila ada slope lah terutamanya. Kalau tepi jalan kita tu ada curam-curam tu, bila air terlampau banyak, dia akan berlaku juga kegagalan. Okey, ini antara contoh je lah ni kegagalan yang berlaku disebabkan oleh adanya kegagalan drainage kita ni Corrugation, awak tengok ni, ni namanya corrugation lah, bila ada penurunan kepada jalan. Untuk repayment ni, bila dia bertakung, dia akan menyebabkan keretakan sedikit. Lepas tu, air tu akan masuk ke dalam subgrade dia dekat sini ni, atau kita punya road base kat situ. Dia akan menyebabkan kawasan tersebut kosong. Jadi bila ada kenderaan lalu, berat je lah. Jadi menyebabkan keretakan kepada kita punya pavement lah, rigid pavement atau concrete pavement kita Okey, ada 3 kategori untuk highway drainage. Yang pertama ialah surface drainage. Surface drainage ni, ni surface drainage, kita tengok ni Saya tunjukkan gunakan gambar lah. Ini adalah surface drainage, maknanya air sampai ke permukaan. Kita ada surface drainage, transverse slope. Transverse ni yang ni lah, ni. Jalan kita ni memang kan ada slope slope dia 2 hingga 2.5% lah. Kalau untuk kawasan seleko lah, dia akan ke dua-dua arah Tapi kalau seleko dia akan ke satu arah lah. Kena ada slope. Ini namanya transverse slope. Sepanjang-panjang jalan tu adalah. Dan juga ni longitudinal slope. Ni. Selain daripada transverse, dia arah melintang memanjang ni pun kita ada juga slope dia. Maknanya air tu turun satu hala bawah sini, satu macam ni dia kemari lah. Kalau jalan pun dia akan turun kemari lah. Jadi tak ada air sepatutnya Longitudinal channel ni, ni yang dekat tepi ni lah. Air ni akan masuk ke dalam kita punya longkang kat tepi ni lah. Lepas tu ada curve dan juga gutter. Kita ada curve dan juga gutter kat situ. Subsurface ni yang masuk ke dalam ni, longitude drain ni. Untuk subsurface kita lah dekat bawah ni. Kita ada subsurface punya longkang lah kat sini sama ada memanjang ataupun longitude ataupun yang melintang jalan kat situ. Kita ada drainage layer, drainage blanket, well system, nanti kita tengok gambar dia. Ni cross drainage ni yang membawa air untuk melintas kawasan jalan kita. Contohnya dibuat daripada pipe culvert, box culvert, arch culvert ataupun beam culvert. Ni yang cross drainage lah nama dia ni yang melintas jalan ni. Okey, ni surface drainage tadi. Tadi kita tengok sekali lalu ni untuk cross section dia, mungkin ada yang tak jelas lagi. Yang ini ni lah. Ni. Ini adalah transverse slope. Yang ini adalah longitudinal drain untuk surface. Ini untuk longitudinal slope. Nampak tu hala dia. Jadi air akan turun ke sini. Kat sini ada ni ada longitudinal channel. Macam nak jadikan gambar saya pun tak tahu. Tapi kat sini ada curve and gutter. Kat sini kena adalah kat tepi jalan ni ada curve and gutter untuk pastikan air tu masuk ke laluan dia lah. Boleh tengok juga dekat dalam modul kalau yang kurang jelas ni. Okey, yang ni gully and scupper drain. Ni kita ni tadi transverse drain. Kat sini ada gully. Ni kita akan masukkan longitudinal drain lah kat sini ni air. Jadi sepatutnya ada. Cuma masalahnya ialah bila kita buat ni, kadang scupper drain kita ni kat sini ni, gully kita ni tertutup oleh pasir dan juga keladak lah. Jadi dia bersumbat, jadi air tak dapat masuk ke dalam longkang kita. Okey, ni subsurface pula tadi dah kepada
surface, ni adalah subsurface. Ini ada disebabkan oleh air yang meresap lah ni, separate from the higher ground. Ni kadang-kadang biasanya jalan ni kalau ada kerja-kerja potong, jadi ini ada kawasan tinggi kan. Ini menyebabkan air daripada sini turun, masuk ke subgrade kita dan menyebabkan sampai ke kita punya struktur jalan. Ini resapan daripada shoulder jalan, terutamanya yang earth shoulder lah, tanah kan, tanah shoulder je. Juga air kalau transverse drain kita dan drain kita tak okey, air pun akan meresap masuk ke dalam kawasan inilah. Dan juga underground kita lah, air juga akan naik ke atas lah, tapi tak banyak lah. Okey, ni subsurface kita ada transverse drain. Ini yang melintang ni, ini yang melintang ni nama dia transverse drain lah. Transverse drain ni melintang dekat kawasan bawah kita punya jalan lah. Cross dekat jalan. Longitude drain ni sepanjang jalan ni, saya dah tunjuk tadi kan, ini sepanjang jalan kita lah. Jadi bila air water table tinggi, bila ada longitude drain ni, jadi dia akan, air tu water level akan turun, jadi dia tak akan, kita nak elakkan dia sampai kepada subgrade kita kat sini. Jadi drainage layer ni kita buat longkang dekat tepi tu, kita ada beberapa lapisan lah, filter material, concrete, porous concrete clay pipe kat sini. Jadi bila air masuk kat sini, dia masuk kat dalam saluran yang kita sediakan lah. Yang ini drainage blanket. Kat sini kita ada kawasan pasir. Tu kita pernah belajar dekat sebahagian daripada layer tu ada boleh menyalirkan air kepada longkang kita lah kat situ supaya kita nak pastikan kalau ada air daripada surface masuk sini, drainage blanket ini akan cover masuk ke longkang, dia tak akan masuk ke subgrade kita. Sebab subgrade ni memang kena pelihara daripada air lah. Yang ni cross culvert kita kat sini lintas bila ada air, ni kawasan lain, ni kawasan lain, jangan tak ada cross culvert lah. Bila air banyak, katalah ada longkang kat sini, air banyak kat sini, dia akan menyebabkan dia akan menolak kawasan jalan kita, dia akan rosak lah. Ini contoh dia pipe culvert. Kat sini ada box culvert. Dia bergantung kepada kapasiti air lah sebelum kita decide nak gunakan pipe culvert, box culvert dan size dia. Kita tengok kapasiti air yang lalu kat situ, baru kita decide lah pilih yang mana ni ada masalah-masalah untuk sistem jalan, sistem drainage kat jalan kita ni ialah ni ada improper maintenance, low quality of material use. Ni tadi saya ada cerita juga ni, maknanya ni kurang maintenance lah ni gully block, viral and vegetation grow. Ni saya pernah lah kerja dekat JKR dulu. Ada masalah dekat satu kawasan lah, tak perlu sebut lah kat sini. Selalu ada masalah air bertakung kat situ, banjir. Kita pun ingat sistem saliran tak okey dah apa, tapi bila kita buat inspection, rupanya kita punya guli ni dah dipenuhi oleh sampah lah, pasir, sampah semua dekat sini. Jadi air tak boleh lalu kat sini. Sebenarnya ada sistem saliran yang baik, tapi disebabkan inlet nak keluar air tu tak ada. Jadi dia bertakung kat situ, jadi jalan-jalan kat sini rosak lah Ini yang biasa yang berlaku ialah vegetation growth around pipe outlet, moving clipping, rodent nest and sediment collecting on rodent screen. Ini yang biasalah dekat kita. Dan ada beberapa maintenance yang kita kena buat lah. Maintenance ni kalau improper and low quality of material use and heavy load impose vegetable growth. Ini menyebabkanlah kalau sistem saliran perlukan disebabkan oleh ni, low quality material dan juga benda-benda lah vegetation grow. Kita ada drainage inspection objective. Kenapa perlunya maintenance ni? Sebenarnya bukan sahaja bangun jalan drainage dia pun kena ada sistem kena buat maintenance juga. Begitu juga bangunan lah. Ni kita ada drainage objective dia, unobstructed, structure damage, excess erosion, water ponding and drainage system. Kat sini boleh tengok dalam kita punya modul apakah dia inspection yang perlu dibuat lah, aktiviti dia.
Biasanya setiap tahun JKR lah atau pihak berkuasa dia akan buat inspection lah kat situ, drainage dia. Bukan sahaja drainage, termasuk dia punya jambatan pun kita ada annual inspection lah kat situ Kalau perlu ada kerja-kerja perbaikan kena buat lah, minor to major repair. Kalau perlu ganti bahan, kena ganti bahan dan struktur. Ada erosion control juga kena tengok lah, maknanya bukan struktur tu aja, maknanya persekitaran kawasan tu pun kena tengok jugalah. Lepas tu mungkin ada kena rubukan atau penggantian atau perubahan bangunan lah. Ni ada type of drainage maintenance, kita ada beberapa jenis type of drainage maintenance kat situ. Kita ada surface drainage maintenance, shoulder maintenance dan juga drainage ditch maintenance, culvert maintenance, semua kena buat kat situ lah Okey ni kita ada, bila ada kawasan berbukit, memang ada pemotong, ada beberapa step. Kita pun drainage ni kena beberapa step lah supaya air tak berlaku slip failure. Failure dekat kita punya cerun ni, kita buat staging lah, buat berberingkat. Lepas tu ada sistem saliran kat sini lah ni pun kena bersihkan jugalah ni kat sini ni contoh dia yang kat sini ni ada water table kat sini. Jadi mungkin kena buat subsoil drain masuk ke dalam sini lah supaya air ni tak terlampau banyak. Bila dia terlebih sangat dia akan menolak awak punya cerun kat sini lah. Jadi drainage yang ada ni kena jaga jugalah Okey. Okey, ni saya nak sentuh sikit juga mengenai bridge lah. Ini pengenalan je lah sebab dulu saya kerja pun saya tak tahu sangat pasal bridge sebab tak ada pendedahan. Jadi saya nak buat pendedahan sedikit lah mengenai bridge Jambatan ni diperlukan biasanya untuk melintasi sungai, parit macam tu lah Ni pengenalan sedikit saja Kita ada beberapa jenis jambatan. Ni girder bridge, biasanya kita ada beberapa apa nama beam kat sini. Ada beberapa beam. Ada beberapa beam ni kita akan digunakan lah. Ni biasanya kita ada bahan-bahan untuk bridge ni kadang-kadang boleh gunakan konkrit, steel, masonry ataupun timber lah ikut kesesuaian. Kalau yang sementara tu kadang-kadang dia orang gunakan steel lah untuk jambatan sementara. Sebelum jambatan konkrit siap lah, biasa macam tu lah kan. Ni truss bridge ni. Contohnya lah macam truss bridge ni. Reka bentuknya mudah, pasang pun senang juga kat situ kan. Okey, ni contoh dia ni ada kegedewaran, kegedewan dan juga ni contoh dia lah ni. Ni kadang-kadang kalau kita tengok kadang dekat luar taki-taki pun ada macam ni kan. Okey, ni rigid frame atau frame bridge ni. Ni kerangka batter post. Ni kat sini lah. Ni kerangka berbentuk pi. Ni arch bridge. Sama ada arch kat atas ataupun dekat bawah lah. Suspension bridge dengan cable stay bridge. Ni suspension bridge kita gunakan kabel je lah untuk tahan kat sini sebab rentang dia luas. Lepas tu ada setengah tu boleh buka lagi siap kalau lalu-lalu sungai ataupun ni kawasan yang besar lah ni. Lepas tu kena ambil kira lah ketinggian ni sebab kadang-kadang ada kenderaan lalu kat kenderaan lah. Apa nama kapal lalu ke apa kena ambil kira lah kat sini Ada boat nelayan ke apa benda lalu kat sini kena ambil kira lah dari segi ketinggiannya kat sini Okey, ni container span. Ini ada kita nak tunjukkan awak lah dia punya anggota-anggota dalam untuk jambatan Kita ada abutment kat tepi sini, nama dia abutment Kita ada bearing kat sini, bearing pad kat sini. Jambatan ni tak boleh lah dalam bentuk rigid itulah sebab bila ada kenderaan lalu kat situ dia akan berlalu getaran sedikit lah bila ada kenderaan lalu. Jadi dia bearing pad ni berfungsi seperti itulah. Ni pier, ini kita punya pile cap dan juga ini dia kita punya piling lah. Ni kita punya bearing pad abutment. Okey, ni dia punya anggota lah ni orang panggil. Ni bukan apa, nanti kalau dah kerja at least orang sebut tu kita faham lah apa benda Ni parapet wall kat tepi jalan kita, kat tepi jalan.
untuk menghalang daripada untuk keselamatan ni, parapet wall, kita ada drainage lah supaya air tak bertakung kat sini. Ada premix, kita ada deck slab, ni approach slab ni kat sini jalan, ni ada approach slab lah. Ada wing wall. Ni double bar, ni untuk letakkan beam atas dia lah. Ni kita ada bearing pad kat sini. Ada beam kat sini, yang ni kita akan letakkan kat atas ni lah. Jadi dia tarik kat situ. Ni kita punya abutment lah, struktur yang ni nama panggil abutment semua ni. Kita ada, kalau biasanya dia reka bentuk, kita ada gunakan dua jenis piling, satu vertical pile dengan rake pile kat sini lah. Okey. Ni abutment ni fungsi dia, ni abutment abutment ni fungsi dia untuk transmit the reaction of such superstructure to the foundation. Foundation kita daripada beam rake pile dengan vertical pile to retain the earth filling, to connect the superstructure to the approach road. Ni jalan, ni jambatan kita. Dia yang connection lah kat sini. Ini bearing pad atau fungsi bearing pad ni contoh dia ni, bearing pad dekat jalan, dekat jambatan lah. Ni dekat bawah dia ada, tadi kita namakan pier Transfer load from such superstructure to the substructure to accommodate expansion and contracting movement between the different part of the structure and to damp down vibration and minimize the effect of the impact loading. Okay, ni dia fungsi dia. Nanti kat sini ada beam kita lah. Ni contoh-contoh bearing pad lah. Kat sini ada bearing, gunakan steel, gunakan roller pun ada macam ni. Contoh-contohnya ada. Ni saya tunjukkan je lah. Okay, ni contoh. Ni expansion joint. Expansion joint ni perlulah sebab kita ada beam dengan beam. Lepas tu dia ada gap kat situ kan. Lepas tu ada connect dekat-dekat kan. Jadi kita buat expansion ni bila kita ni kat sini ni. Expansion joint dia. Yang ini kena tukar jugalah dalam tempoh beberapa ketika tu dia kena tukar juga sebab dia akan rosak kat sini. Ini contoh expansion joint. Lebih dekat lagi. Ini parapet wall yang untuk keselamatan ni. Ini parapet wall ni nama dia. Ni adalah dia punya anggota-anggotanya. Boleh tengok nanti saya bagi slide. Ni beam, ini deck slab kat sini. Ni precast beam kat sini precast beam. Ini contoh dia lah.